Salam sejahtera, nama saya Nurin Batu Syah binti Habib Anwar. So untuk video ini saya akan membentangkan tentang laporan tugasan saya yang bertajuk Kompang. Yang pertama sekali adalah saya akan membentangkan tentang sejarah kompang. So kompang ini adalah sejenis alat muzik tradisional yang sangat popular di tanah Melayu sejak zaman dahulu lagi. So kompang ni ada yang dikatakan dah termasuk dalam kumpulan gendang disebabkan bunyi ini yang seperti gendang. Okey. Dari mana datangnya kompang ni? Okey, kompang ni ada juga yang mengatakan berasal daripada Iran. Di mana ketika di Iran, kompang ini digunakan untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Dan pada ketika itu juga mereka menggunakan kompang sebagai tanda semangat kepada tentera-tentera Islam ketika berperang. Yang seterusnya ada juga yang mengatakan bahawa kompang ini berasal daripada Timur Tengah, iaitu tanah Arab, di mana pada abad ke-13 pedagang-pedagang tanah Arab datang ke tanah Melayu ketika Kesultanan Melayu Melaka. Dan pada ketika itu mereka menggunakan kompang untuk menarik perhatian pembeli untuk membeli barang dagangan mereka. So dari situlah alatan muzik ini berkembang di kalangan masyarakat tempatan sehingga ke hari ini. Sebab apa sehingga ke hari ini? Sebab alat muzik ini sering dimainkan ketika adanya majlis perkahwinan. Seterusnya adalah penerangan fizikal kompang, iaitu yang seperti yang kita tahu kompang adalah berbentuk bulat. Kompang juga terbagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian depan dan bahagian belakang. Di bahagian permukaan kompang itu dipanggil sebagai berulang, manakala di bahagian belakang kompang itu lebih senang dipanggil sebagai bingkai kayu itu dipanggil sebagai balon. Okey, balon ni dia terbuat daripada kayu yang ada juga digunakan kayu cengal, kayu halban, kayu nangka dan kayu palau. Tapi biasanya mereka menggunakan kayu cengal apabila untuk membuat balon kompang ini. Okey, manakala berulang pula diperbuat daripada kulit haiwan, iaitu kulit kambing betina. Kenapa mereka menggunakan kulit kambing betina? Kerana kulit ni yang lebih tipis dan dapat menghasilkan bunyi yang nyaring dan bergema. Itu dapat menghasilkan bunyi yang sedap lah apabila dipalu. Okey, seterusnya adalah saiz kompang. Biasanya kalau kat kedai kita jumpa saiz kompang semua sama. Berdasarkan kajian yang saya jumpa dekat Google, saiz kompang biasanya berukuran 16 inci. Tapi ada juga pelbagai jenis saiz kompang yang kita boleh dapat, iaitu mengikut peringkat umur. Contohnya mengikut peringkat umur ni berdasarkan saiz kompang, iaitu yang pertama untuk peringkat umur 12 tahun saiz yang sesuai adalah 30 cm. Untuk umur 13 dan 14 tahun saiz yang sesuai adalah saiz 32.5 cm. Untuk peringkat umur 15 dan 16 tahun sesuai dengan saiz 35 cm. Dan untuk saiz 37.5 cm hingga ke 40 cm sesuai untuk peringkat umur orang dewasa, iaitu umur 17 dan ke atas. Okey, seterusnya adalah jenis-jenis kompang. Okey, jenis-jenis kompang yang saya tahu terbahagi kepada 4, iaitu juga diketuai oleh 4 negeri. Iaitu kompang yang pertama adalah kompang Hadrah, di mana dijumpai di negeri Perak. Yang kedua adalah kompang Johor ataupun kompang Jawa yang ada di negeri Johor. Yang ketiga adalah kompang Izhar yang dijumpai di negeri Selangor, dan yang keempat adalah kompang Kelalang, iaitu dapat dijumpai di negeri Melaka. Okey, yang seterusnya adalah macam mana kompang ini dipersembahkan. Okey, kompang ini dipersembahkan dengan pelbagai cara. Boleh dipersembahkan secara beramai-ramai, secara duduk, secara berdiri dan dengan secara berarak. Okey, kalau kita dengar kompang ni selalunya dia akan diiringi dengan nyanyian ataupun dengan instrumental. Tetapi untuk assemble kompang ni dia terdapat beberapa kumpulan paluan, iaitu ada 4 kumpulan paluan, iaitu melalu, menyilang, menyelang dan juga meningkah. 3 sebenarnya, tapi disebabkan menyilang dan menyelang tu nama sama, so saya katakan dia 4 lah, tapi sebenarnya 3 je. Melalu, menyilang dan meningkah. Okey, untuk kumpulan melalu ni dia akan memalu kompang tu, dia akan memalu rentak asas sahaja, iaitu dia menjadi panduan kepada kumpulan menyilang dan meningkah. Pemain melalu ini akan membuat paluan serentak dan berperanan untuk mengawal tempo sepanjang persembahan kompang dijalankan. Okey, yang kedua adalah menyilang. Okey, menyilang ini akan memukul kompang secara berselang-seli dengan rentak asas, iaitu dia akan memukul kompang berselang-seli dengan kumpulan melalu. Sebab dia tak boleh sama memalu dengan kumpulan melalu, sebab dia berperanan menambahkan corak permainan yang lebih menarik, iaitu lebih sedap lah apabila orang tengok persembahan mereka. Yang ketiga adalah meningkah. Okey, meningkah ni lebih senang kita panggil sebagai ketua, sebab meningkah ni dia adalah yang sangat bertanggungjawab untuk memulakan dan mematikan sesebuah lagu ketika mereka memalukan kompang, ketika mereka palu kompang, iaitu selagi kumpulan meningkah ni tak beri isyarat untuk memberhentikan lagu, maka ahli kumpulan lain juga tak boleh berhenti selagi
meningkah ni tak beri isyarat untuk mereka berhenti. Macam tu. Seterusnya adalah dekat mana selalunya kita akan jumpa personal kompang ni. Okey, melalui research saya dan juga dekat mana juga saya jumpa kompang ni, biasanya di majlis-majlis perkahwinan, majlis-majlis keagamaan, majlis-majlis perarakan dan juga pertandingan. Okey, kalau saya selalunya berjumpai persembahan kompang ni biasanya di majlis perkahwinan. Ketika ketika pengantin hendak pergi ke tempat makan, okay, mereka akan diiringi dengan paluan kompang sehingga mereka menuju ke tempat makan macam tu. Yang kedua, saya akan jumpa ketika majlis perarakan keagamaan. Selalunya perarakan keagamaan ni kita akan jumpa kalau untuk Muslim di majlis-majlis agama lah, macam Malidu Rasul. Okay, yang ketiga adalah ketika pertandingan. Kalau saya dulu, saya sekolah serap di negeri Johor, memang ada sekolah serap. Ketika saya sekolah rendah akan mengadakan pertandingan nasyid. So kalau dalam pertandingan nasyid tu, salah seorang daripada ahli kumpulan akan memalu kompang. Lepas itulah saya tahu bagaimana kompang ni bunyi dia macam tu. Dari sekolah rendah lah saya dah tahu. Yang seterusnya adalah teknik bagaimana hendak memegang kompang. Okey, untuk memegang kompang, kita boleh pegang di atas balur ataupun bawah balur, terpulang, tapi ikut kelesaan anda sendiri. Lepas tu, yang kedua adalah bagaimana kita hendak menghasilkan bunyi. Okey, kompang ni akan menghasilkan dua bunyi saja, iaitu bunyi pak dan juga bunyi bom. Okey, untuk menghasilkan bunyi pak adalah dengan jari jemari kita dijarakkan, maka terhasillah bunyi pak. Okey, untuk menghasilkan bunyi bom, jari jemari kita ni dirapatkan. Apabila dirapatkan, dia dapat menghasilkan bunyi bom. Macam tu. Okey, seterusnya adalah susunan pemain kompang. Okey, pemain kompang ni juga memerlukan susunan sebab kalau berarak, mereka memerlukan susunan. Sebab berarak ni kan mereka berjalan. Jadi untuk menampakkan persembahan itu lebih menarik dan lebih tersusun, maka mereka memerlukan susunan pemain kompang supaya persembahan mereka lebih menarik. Okey, yang seterusnya adalah proses pembuatan kompang. Okey, proses pembuatan kompang ni agak rumit sebab dia memerlukan kesabaran yang amat tinggi. Okey, proses yang pertama adalah dengan proses kita memilih kayu. Okey, tujuan kita memilih kayu ni untuk kita cari ketahanan kayu tu, dia lasak ke tak, sebab kompang kan nak guna lama. So kita nak tahu lasak ke tak adalah dengan cara memilih kayu. Okey, pemilihan kayu ni memang sangat penting lah untuk kita menjaga kualiti kompang kita ni supaya dia tahan lama. Okey, proses yang pertama adalah dengan proses pembuatan bingkai kompang. Okey, pada peringkat ni, kayu yang kita pilih tadi tu hendaklah dipotong mengikut saiz yang dikehendaki. Okey, proses pemotongan ni dia perlu dengan teliti lah sebab kita nak dia berbentuk cantik. So kita hendaklah dipotong dengan keadaan teliti. Seterusnya adalah proses yang kedua. Okey, proses kedua adalah proses pengeringan kayu. Okey, proses pengeringan kayu ni dilakukan dengan mengumpul kayu-kayu yang telah selesai dipotong tadi tu and then diletakkan di tempat yang redup dan kering. Okey, sebelum proses pengeringan ini terjadi, kayu-kayu tersebut disapukan dahulu dengan lilin untuk mengekalkan kekuatan kayu tersebut, atau seperti kata lain untuk menyilatkan kayu tersebut. Kemudian kayu-kayu yang dijemur akan kering dalam jangka masa yang agak lama seperti 3 hingga ke 5 bulan, tetapi ianya bergantung kepada cuaca persekitaran. Okey, selepas kayu-kayu itu semua sudah kering, proses akhir untuk membuat bingkai akan dilakukan dengan menggunakan mesin lat, iaitu mesin kayu yang untuk membentuk bingkai. Kenapa memilih mesin tersebut? Kerana ia lebih sesuai untuk mengukir bingkai kompang supaya lebih kemas. Bukan itu saja, penggunaan mesin ini juga dapat memudahkan proses membuat kompang pada masa kini berbanding dengan zaman dahulu. Pada zaman dahulu kan kita kena mengukir bingkai itu satu-satu, so memakan masa lama lah. Jadi dengan menggunakan mesin ini juga dapat menjimatkan masa, dalam masa yang sama dapat mengurangkan tenaga kerja. Seterusnya adalah proses penghasilan permukaan kulit kompang. Okay, kebanyakan kulit kompang menggunakan kulit kambing dan juga ada juga yang menggunakan kulit lembu, tapi mostly semua memilih kulit kambing lah. Okey, prosesnya adalah kulitnya hendaklah dibuang bulunya terlebih dahulu dengan menggunakan bahan kimia untuk membuang bau hanyir yang ada pada kulit kambing tersebut. Okey, antara bahan kimia yang digunakan adalah air kapur, abu, sodium sulfida dan juga aluminium sulfat. Okey, selepas itu kulit akan dibiarkan reput sedikit supaya bulunya senang ditanggalkan. Okey, dia ada alternatif lain juga untuk menanggalkan bulu kambing dengan cara manual, iaitu menggosok kulit tersebut dengan garam batu agar senang untuk menanggalkan bulunya. Kemudian apabila bulunya sudah ditanggalkan, kulit tersebut akan diawet dengan menggunakan tanning yang biasanya dijumpai di dalam teh. Selepas itu kulit dikeringkan di dalam tempat yang redup dan lembap. Seterusnya, proses kedua terakhir adalah proses pemasangan kulit pada bingkai kompang. Okey, sebelum kulit dipasangkan pada bingkai hendaklah diasah terlebih dahulu sebab bingkai tersebut terdapat bahagian-bahagian yang tajam yang boleh mencarikan kulit serta boleh mengkoyakkan kulit apabila tidak mengasah dulu bingkai-bingkai tersebut. Jadi sebelum memasangkan kulit pada bingkai kompang, kita perlu mengasah dulu bingkai. Okey, setelah diasah bingkainya,
kulit akan dipasangkan pada bingkai dan diikat dengan menggunakan dawai. Kepakaran dalam menarik kulit supaya tegang adalah wajib kerana dapat mengelakkan kulit daripada terkoyak. Okey, proses yang terakhir adalah apabila kulit betul-betul tegang, apabila permukaan kompang itu ialah kulit betul-betul tegang serta dalam keadaan baik, maka lebihan yang tertinggal pada bingkai akan dipotong. Kemudian, proses yang terakhir adalah proses pengemasan. Proses ini adalah proses memaku dan menutup berlebihan tepi kompang, iaitu lebih kemas. Okey, poin yang seterusnya ialah artis yang menggunakan instrumen ini, iaitu instrumen kompang. Okey, melalui pencarian saya di Google, saya menjumpai ahli kumpulan yang terkenal sejak tahun 2016, iaitu nama kumpulan tersebut adalah kumpulan 5 beradik. Okey, ahli kumpulan ni of course lah daripada 5 beradik, iaitu Izzat Syafiee, Fahmi Azrul, Syamsul Arif dan Fauzi Azizul, di mana ketua kumpulan mereka adalah Fauzi Azizul. Mereka menjadi semakin terkenal apabila mereka sering mencuri tumpuan para tetamu pada majlis perkahwinan dengan paluan kompang mereka yang sungguh bertenaga. Okey, kumpulan bersaudara ini ditubuhkan pada Mei tahun 2016. Mereka bukan sahaja mampu memberikan pukulan kompang yang sungguh bertenaga, malah juga mereka memberikan sentuhan dan gerakan yang menarik hati penonton ketika mengiringi paluan kompang. Contohnya mereka mempunyai tarikan tersendiri seperti menari sambil memalu kompang, macam tu. Okey, mereka juga pernah memasuki TV, iaitu Suria, program Motiviral, di mana pada tahun 2017 itu mereka menjadi makin terkenal sebab ada beberapa video mereka tular di media sosial tentang bagaimana mereka skill mereka memalukan kompang. Maka sejak itulah mereka menjadi terkenal dan banyak pelanggan yang menelpon mereka untuk membuat persembahan di majlis-majlis tertentu. Sekian saja daripada saya mengenai kompang. Sekian, terima kasih.